Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa sekali lagi dalam siri yang ketujuh kali ini. Namun siri yang ketujuh ni agak panjang sebab kita akan membicarakan tentang strategi perancangan apa yang perlu dibuat. So bagi Pak Su, bila kita merancang ada tiga perkara dan pendekatan yang sesuai lah, yang mudah tapi sesuai kita laksanakan. Pak Su berpegang kepada kaedah mnemonik MPT, MPT, matlamat, perancangan, tindakan. Matlamat, perancangan, tindakan. Matlamat kita kena jelas, perancangan kita kena teliti, dan tindakan kita harus berkesan. Jadi untuk siri ketujuh ini kita nak membicarakan tentang 5 tips bagaimana belajar menghadapi peperiksaan, khususnya kaedah extraordinary. Bagaimana kita bertindak secara luar biasa ini bagi memperolehi pencapaian keputusan yang cemerlang. So dalam siri 7 ini Pak Su bahagikan kepada 5 bahagian. So bermula dengan bahagian pertama ialah berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan pembelajaran. Pelajar-pelajar, seorang pakar pembelajaran bernama Dr. Edward Teller dalam kajiannya mengatakan bahawa 90% punca pelajar-pelajar gagal dalam belajar kerana suka sangat memberi alasan. Setiap pandangan, pendapat ataupun cadangan yang dikemukakan sering diletakkan berbagai-bagai alasan. Dan sebenarnya alasan itu penyakit. Alasan itu penyakit yang boleh merosakkan, memusnahkan impian, harapan, kesungguhan kita dalam belajar. So jangan bagi alasan. Once kita cakap, kita buat. Kita cakap, kita buat. Sebab ada patah Inggeris berkata, what you think, it is what you are. Apa yang kamu fikirkan, itulah kamu. Kerana itu ada 5 tips. Bahagian yang pertama ini dalam kaedah pembelajaran, cara belajar untuk mendapatkan keputusan terbaik secara extraordinary. So tips yang pertama berkaitan dengan panduan belajar ini ialah, yang pertama, kita kena perlu ada kumpulan belajar kita sendiri. We must have a study group. Misi kumpulan belajar tu perlu diwujudkan. Carilah 3 atau 4 orang rakan-rakan yang susah sama susah, senang sama senang, belajar bersama-sama, sama ada di peringkat sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kita bentuk kumpulan belajar. Hanya cadangan Pak Su, kalau dapat, carilah yang sesama jantina, lelaki, perempuan. Bukan tak boleh bercampur, tetapi kesan sampingan pada pengalaman pelajar-pelajar saya yang lalu itu jaranglah dapat dibentuk satu kumpulan yang mempunyai keprihatinan yang sama. So kalau lelaki-lelaki, perempuan-perempuan, urusan belajar lebih mudah dan tidak akan timbul sebarang perkara-perkara berbangkit hasil daripada urusan belajar bersama-sama. So bentuk study group dan rujuk pada seminar ataupun bicara ilmu bersama Pak Su. Dalam siri yang lepas ada disebut tentang bagaimana kita belajar secara berkumpulan itu. Kedua, kita kena ada nota ringkas kita. Dalam kemahiran belajar telah disebut bahawa bila kita belajar secara berkesan, salah satu ialah kemahiran mencatat itu. So kita kena ada nota-nota ringkas ini, sebab nota ringkas inilah juga yang boleh kita gunakan dalam kita mengulang kaji, mengingat secara mudah. So bila pelajar yang hebat ini dia bentuk nota ringkas dia sendiri, maka pembelajarannya akan jadi lebih hebat. Ketiga, pintar belajar, study smart ini perlu kita laksanakan dengan berkesan. Cara study smart ni berbagai. Namun yang paling berkesan ialah apabila kita belajar optimal, belajar habis-habisan, belajar sungguh-sungguh, belajar dengan apa cara sekalipun kita belajar,
Namun yang paling penting bila kita belajar, kita kena ada backup, kita ada kena orang sampingan yang boleh membantu kita, rakan-rakan kumpulan kita, guru-guru yang pastinya sedia membantu kita. Dan gunakan apa saja cara untuk kita belajar, dengan khususnya bila kita bertanya cikgu dalam bidang-bidang mata pelajaran yang tertentu, teknik-teknik belajar yang berkesan mengikut subjek-subjek yang tertentu, maka biasanya akan wujud satu cara belajar yang lebih baik. Bila kita belajar bahasa Melayu, khususnya penulisan, caranya lain bila berbandingkan dengan belajar matematik ataupun belajar sains. Jadi sumber rujukan terbaik dalam kita belajar cara bijak ini ialah datangnya daripada guru-guru yang kita nampak sangat berkesan apabila kita mengajar. Yang ketiga, kaedah study ataupun teknik belajar ini macam disebutkan ada banyak, namun yang mudah, yang kebiasaannya Pak Su bimbing pelajar-pelajar ialah asas kemahiran belajar itu baca, catat, semak, ingat, ulang kaji. So rujuk balik siri-siri bicara ilmu bersama Pak Su berkaitan dengan teknik belajar ini. Pergunakan panduan ini dan seperti biasa, once kita belajar sungguh-sungguh habis-habisan. Dan akhir sekali, panduan tips extraordinary yang kita boleh lakukan ialah pembelajaran optima ini. Kekuatan pembelajaran optima ini mesti daripada dalaman, dan dengan sering berdoa pada Tuhan, minta bantuan daripada Tuhan Allah, melalui solat kita, melalui sembahyang kita, mengadu kita, cerita kita pada Tuhan agar diberi kekuatan untuk kita belajar. Restu daripada mak ayah, kekuatan, dorongan, bimbingan daripada orang-orang yang hampir dengan kita, guru-guru, rakan-rakan juga memberi kekuatan untuk kita belajar secara optimal. Ingat, kejayaan hari ini akan menentukan kecemerlangan, kehebatan kita masa depan. So kerana itu, lakukan apa saja dan lakukan sungguh-sungguh habis-habisan. Yakinilah bahawa hasil yang kita akan tuai, hasil yang kita akan perolehi di masa depan pastinya yang terbaik. So tips yang pertama, bahagian pertama ini berkaitan dengan belajar secara extraordinary ini, kita mulakan daripada sekarang. Jumpa lagi. Kita lalui sebelum ini dalam siri yang ketujuh, bahagian yang pertama, bagaimana kaedah pembelajaran itu. Tapi kali ini tips yang kedua, bahagian kedua ini berkaitan dengan belajar secara extraordinary ini. Boleh kita masukkan satu elemen berkaitan dengan perkongsian ilmu. Ini salah satu daripada cara belajar yang dikatakan extraordinary, memberi kesan yang sangat baik kepada pelajar-pelajar. Pelajar khususnya ada 5 panduan bagaimana kita nak mencapai cara perkongsian ilmu untuk memberi impak ataupun hasil secara luar biasa ini. Pertama, seperti yang kita sebutkan bahawa kita perlu ada kawan untuk membantu dalam belajar. Cari kawan-kawan yang baik tadi kita perlu ada. So bantulah kalau boleh kawan-kawan kita yang lain-lain, sama ada bukan daripada kumpulan belajar kita sendiri ataupun sesiapa saja yang boleh kita bantu, kerana dalam agama sendiri membantu orang lain, keberkatan ilmu kita tu sangat hebat. Banyak ulama-ulama yang terkenal menyuarakan pandangan mereka bahawa ilmu bila dikongsikan dengan insan yang boleh kita bantu, maka Allah akan lipat gandakan ilmu kita. Jadi jangan sombong diri, jangan kedekut dalam kita menyimpan ilmu itu. Bila kita ada ilmu lebih, kita ada ilmu yang boleh dimanfaat kepada orang lain, maka bantulah. Kerana tanpa kita sedari, membantu orang lain ini sebenarnya satu keberkatan dalam ilmu kita, dan ianya merupakan kekuatan extraordinary yang Tuhan berikan pada kita dalam kita menghadapi peperiksaan. Kedua, kita kena ada guru sebagai pembimbing utama kita. Dalam setiap mata pelajaran kita sewajarnya mempunyai
guru-guru yang boleh kita jadikan sumber rujukan mengikut mata pelajaran. Dan guru-guru ini memang tidak lekang untuk membantu kita. Tak ada guru yang menolak kita, tidak ada guru yang menidakkan kita dalam membantu. Hanya jarang berlaku pelajar-pelajar yang merujuk kepada guru-guru untuk memohon atau meminta bantuan. Kerana itu, jadikanlah guru-guru ini rakan-rakan baik kita dalam belajar, dan bagi setiap mata pelajaran kita ada sumber rujukan daripada guru-guru ini yang mampu dan membantu kita dalam menghadapi peperiksaan, terutama mereka-mereka yang sudah lama dalam perkhidmatan, yang tahu bagaimana skema pemakahan dan juga strategi menjawab soalan. Mereka-mereka ini sangat hebat untuk kita jadikan pembimbing utama kita. Yang ketiga, banyakkan perbincangan dalam study group, salah satu daripadanya, maupun dalam waktu sesi pembelajaran. Apabila cikgu selesai mengajar pada hari itu, maka kita boleh ambil kesempatan untuk kita adakan perbincangan, kerana kaedah perbincangan ini dari segi penangkulan ilmu ini sangat tinggi keberkesanannya. So pelajar-pelajar, why not kita ambil ruang dengan memperbanyakkan perbincangan, berbincang pada perkara-perkara yang kita kurang jelas, kita kurang tahu, maka memberi kesan baik dalam pembelajaran kita. Ini cara extraordinary. Kemudian kita ada kaedah belajar yang boleh kita perbagaikan. Jangan hanya bergantung kepada satu cara sahaja. Sebenarnya banyak cara lain. Kita boleh berkongsi ilmu cara belajar ni daripada rakan-rakan yang lain, yang kesempatannya bila kita bersama mereka, kita tengok pencapaian dia baik dalam mata-mata pelajaran yang tertentu, maka tanyalah bagaimana dia belajar. Bila kita lihat kejayaan daripada rakan-rakan daripada sekolah-sekolah lain juga, boleh kita belajar sebagai sampingan kepada usaha kita untuk mencapai. Dan bila kita ada satu cara yang kita rasa selesa, serasi dan selaras dengan cara pembelajaran kita, maka gunakanlah kaedah itu, kerana itu akan memberikan pulangan yang terbaik. Dan akhir sekali, pelajar dalam perkongsian ilmu secara belajar extraordinary ini, belajar optima ni, belajar habis-habisan ini harus kita gunakan sungguh-sungguh. Ini bukan perkara yang main-main. Untuk mencapai kejayaan yang cemerlang, harus kita lakukan habis-habisan. Tanyalah mereka-mereka yang berjaya dalam peperiksaan, kejayaannya bukan mudah mereka capai, tetapi mereka belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesan ataupun impak yang terhasil dengan jayanya. So, biar kita berkorban hari ini dan kita gembira di hari yang akan datang, kerana kita tahu usaha kita, penat kita, susah kita hari ini akan memberi pulangan di masa akan datang. So, pelajar, untuk bahagian kedua ini, perkongsian ilmu ini, kita teruskan nanti dalam bahagian yang ketiga nanti, insya-Allah.